Bertemu kembali. Kerajaan Selangor bersetuju memberikan pengecualian selama setahun ke atas kadar duti hiburan untuk bayaran masuk pertunjukan pentas dan juga bertiket dan juga artis tempatan berkuat kuasa 1 Januari hingga 31 Disember 2022. Di mana Menteri Besar Amiruddin Syari berkata pengecualian itu diberikan selepas menerima pandangan dan juga maklum balas orang ramai terutama golongan seni berkenaan pelaksanaan duti hiburan yang menjadi perhatian baru-baru ini. Dan juga pengecualian ini bagaimanapun tidak terpakai untuk artis antarabangsa. Namun ada juga peserta industri yang mendakwa duti ini masih lagi dilaksanakan pada ketika ini. Sejauh mana kebenaran dan juga apakah sebenarnya impaknya kepada industri itu yang paling penting. Kita bersama dengan dua tetamu kita pada pagi ini. Pertama sekali iaitu pengasas bersama Industries Unite, Datuk David Gurupatam dan juga Presiden Persatuan Festival dan Acara Langsung Alive iaitu Rizal Kamal. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Bagaimana untuk kita melihat duti hiburan ini terlebih dahulu di Selangor? Tahap kepentingannya dan juga kepentingan untuk kita mengecualikannya untuk pemulihan industri ini terlebih dahulu, Rizal. Okey, duti hiburan di negeri Selangor ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah duti hiburan tempatan untuk artis dan produser-produser tempatan. Sebelum ini duti dia 15% dan sekarang telah dikecualikan. Itu saya baca di media ya. Telah dikecualikan jadi hingga hujung tahun 2022 dia akan menurun sehingga 0%. Tetapi duti antarabangsa untuk artis antarabangsa masih lagi di 25%, peringkat 25%. Ya. Jadi belum ada respon yang positif dari Kerajaan Selangor mengenai duti antarabangsa, duti cukai hiburan antarabangsa. Okey, Datuk David, bagaimana untuk kita melihat impaknya kepada perniagaan dan juga industri lain? Kerana kalau kita melihat mungkin persembahan antarabangsa dan juga dari segi promosi ini, kita membuka sempadan untuk menarik masuk sudah pastilah acara bertaraf antarabangsa dan sebagainya. Bagaimana ini memberikan impak kepada tahap pemulihan kita? Bila kita lihat announcement yang telah dibuat, sebenarnya pengecualian diberi sehingga Disember tahun ini. Tapi itu saja. Kalau kita nak buat satu production atau artis nak buat production, mereka perlu melaksanakan dia ada masa lah. Mungkin 6 bulan ke 8 bulan dan sebagainya. Jadi measure macam ni sampai akhir tahun ni, dia tak begitu selesa lah bagi peniaga-peniaga dalam live industry ni. Dan selanjutnya, satu perkara yang paling penting adalah pengecualian ini adalah bagi artis tempatan, bukan artis dari luar negara. Dan bila kita lihat production yang besar, mana syarikat-syarikat tempatan ini membuat dalam live production event ni, mereka dapat rezeki daripada production yang besar, iaitu artis dari luar negeri. Selain daripada itu, bukan saja syarikat-syarikat macam ini, tetapi juga venue macam Stadium Melawati dan sebagainya. Ianya selalu menarik artis dari luar negeri. Jadi pengecualian ini patut diberikan bagi juga artis yang dari luar negeri untuk kebaikan production dan syarikat produksi dan venue tempatan. Rizal, mungkin bantu kami untuk faham kerana pada akhirnya 25% untuk persembahan antarabangsa ini akan disalurkan kepada harga akhir tiket yang akan ditanggung oleh pengguna dan juga penonton? Jadi memang penonton yang akan bayar sebenarnya 25%. Tapi hakikatnya, realitinya sebenarnya bila produser, sama ada produser tempatan atau produser antarabangsa, tengok ada duti 25% atas tiket, mereka tak akan datang dan membuat konsert di negeri Selangor. Kerana kita sistem konsert ni macam gini tu. Bila ada artis antarabangsa nak datang ke Asia, yang akan kata okey, fee dia sebanyak macam ni, X amount. Jadi negara-negara Singapura, Thailand, Indonesia semua berlawan nak dapatkan artis. Sebab tu artis tu takkan pergi ke semua negara-negara. Jadi bila datang ke Malaysia,
bila producer kata, alamak, kalau kita letakkan harga 25% duty ke atas tiket, it will make the bid uncompetitive. Jadi dia terus macam dah tak boleh lah. Jadi terpaksa producer buat di negeri lain seperti Kuala Lumpur ataupun Penang atau Johor, dan tak boleh merealisasikan konsert itu di negeri Selangor kerana harga tiketnya akan menjadi terlalu tinggi untuk penonton-penonton datang beli tiket, terlalu tinggi. Okey, Datuk David, adakah pada ketika ini kita melihat bahawa tuntutan ataupun gesaan yang dimahukan terhadap mungkin duty ini adalah dihapuskan ataupun dikecualikan? Bagi saya, di bawah Industries Unite, syarikat-syarikat semua memohon untuk diberikan pengecualian bagi artis, duty bagi artis tempatan dan luar negeri sampai tahun 2026 seperti yang telah diberikan kepada industri yang lain. Jadi itu adalah tuntutan dari pihak peniaga. Sebab kita mesti ingat bahawa ini bukan saja ada impact terhadap artis-artis dan production. Sebab bila ada satu venue atau ada satu konsert luar negeri, maka ada juga impact bagi tourism. Sebab then you have ada orang dari Singapore, Indonesia, Thailand yang datang untuk melihat konsert tersebut dan sebagainya. So dia ada impact dari segi tourism, dari segi venue dan sebagainya. Jadi impact dia adalah bukan saja kepada artis dan bukan saja kepada venue, tapi juga bagi tourism dan sebagainya. Dan apa saya rasa adalah kita perlu ada engagement sebelum membuat satu policy ni. Kerajaan negeri patut ada komunikasi dengan pihak industri, sebab pihak industri tahu apa masalah dia. Kita sudah 4 kali cuba jumpa Industries Unite, 4 kali cuba jumpa Menteri Besar Selangor mengenai perkara ini dan perkara-perkara lain. Tapi kita tak dapat engagement. Dan dia keluar polisi macam ni yang tak masuk akal lah bagi pihak industri. Jadi saya harap kita dapat engagement daripada kerajaan negeri Selangor. Okey, ini cukup penting kerana Industries Unite ini adalah gabungan peserta-peserta industri dalam pelbagai sektor perniagaan dan juga ekonomi yang saya kira adalah angka yang besar untuk menggambarkan pendirian. Kalau kita bawakan suara ini, mungkin disifatkan tadi Datuk David, belum lagi didengari dan sebagainya. Apa lagi tindakan selepas ini untuk Industries Unite untuk memastikan bahawa suara ini, cadangan ini didengari untuk oleh kerajaan negeri sendiri? Ya, jadi kita bukan satu gabungan politik. Kita satu gabungan bagi perniagaan. Kita ada 130 trade association yang merangkumi 3.3 juta perniagaan di Malaysia. Dan kita tu sudah dapat engagement. Kita boleh dapat engagement dengan menteri-menteri federal. 12 menteri kita sudah selama ini 2 tahun ni kita sudah bekerjasama dengan mereka. Tetapi kerajaan Selangor sampai hari ini kita tak dapat ada engagement langsung. Dan perniagaan ni dan polisi-polisi sepatutnya dibincang dengan pihak industri sebelum dikeluarkan. Right? Kita di Selangor ni memang peniaga-peniaga ada masalah yang bukan saja masalah ini, masih ada masalah yang besar. Kami belum lagi kita baru ada banjir dan sebagainya. Jadi saya rasa kerajaan Selangor patut membuat satu it has to engage lah, mesti engage dengan peniaga-peniaga dan badan-badan perniagaan, bukan saja Industries Unite tapi ada badan perniagaan lain yang patut didengar dulu sebelum mereka keluarkan polisi-polisi ini yang ada impact terhadap peniaga-peniaga di negeri Selangor. Okey, akhir sekali Rizal, berbaki 2 minit lagi, mungkin kalau seandainya engagement itu wujud dengan kerajaan negeri Selangor itu, apa yang ingin disampaikan oleh pihak Alive sendiri? Okey, nombor satu, kita perlu long term planning. Kita tak boleh macam kata okey, bulan April ni kita akan memberi hingga hujung tahun 0% tax. Jadi producer-producer hanya akan dapat membuat booking di venue sampai macam Julai hingga Ogos. Lepas tu kalau dia tak extend the taxation, bulan
bulan Januari, Februari, Mac nanti di venue-venue di Selangor nanti akan menjadi kosong, booking dia akan berturun. Jadi kita perlu engage dan membuat long term planning yang boleh mendapatkan hasil yang jauh lagi tinggi daripada cukai yang dikutip. The returns can be 10 to 20 fold as compared to the tax collected. Jadi itu yang kita nak sampaikan kepada kerajaan Selangor. Okey, terima kasih Rizal kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk David yang merupakan pengasas bersama Industries Unite, Datuk David Guru Patem, dan juga Presiden Persatuan Festival dan Acara Langsung Alive, Rizal Kamal, kerana berkongsikan pandangan dan juga cadangan tersebut, dan juga suara ini kita angkat untuk pastikan bahawa setiap dasar yang kita bangunkan, wujudkan dan sebagainya memberikan impak yang benar-benar kepada permasalahan sebenar, mengatasi permasalahan sebenar dan sebagainya. Baik, sekian sahaja Negara Wani untuk jam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang, dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.